wassalamu ala sayyidina Muhammadin anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammin bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Imam Masjid Negara, kerana sudi bersama-sama dengan Gema Nur Iman dalam kuliah 2 hari ini dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada staf pentadbiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Hajah Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamah kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah tambahkan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah bersihkan hati kita. Jom bertadabbur bersama Ustaz. Tafadhal masykurah Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak masuk ayat 243. So 243 ni apa? Dia tentang jihad. Tentang bab jihad. Dan bila umat Islam baik dan bersatu, maka barulah jihad dan infak tu kita dapat praktik dan praktiskan. So, tujuan utama jihad, tujuan utama bila umat Islam tu dah bersatu adalah untuk kita jalankan sungguh-sungguh menegakkan agama. Ira, bayangkanlah kalau kehidupan kita sendiri tidak harmoni dengan rumah tangga, caca merba, kahwin cerai sebab tak ikut hukum Allah, mana maunya nak jalankan jihad? Kan benda tu akan lebih berat dan lebih besar. So tujuan jihad untuk memperkenalkan Allah kepada manusia. Bukan semata-mata kita nak menang dalam perang, tak. Tujuannya kita nak perkenalkan Allah. So bila kita cuba nak perkenalkan Allah dan ada pihak yang melarang, itulah perlu, kalau tak boleh cara lembut, kita guna cara kekerasan. So orang yang melakukan jihad tu sendiri, kalau dia tidak kenal Allah, tidak tahu apa tu tauhid dan tak tahu beza dengan syirik, maka jihad tu sia-sia. So kita perlu ajak orang kenal Allah ni. Terlebih dahulu kita sendiri perlu kenal Allah. Kalau kita main ajak je, kita sendiri pun tak kenal, kita sendiri pun tak taat hukum Allah, kalaupun sewaktu kita berjihad tu kita mati, maka kita akan tetap masuk neraka. Tak payah nak dambakan sangat untuk
hidup terus hidup di syurga. Tak. Sebab cara jihad yang salah. Cara jihad yang salah. Sebab kalau seseorang itu mengamalkan tauhid, tinggalkan syirik, barulah datang pertolongan Allah dalam jihad dia. So maksudnya bila kita kata kenal Allah, maka kenallah Allah sebagaimana Allah ajar kita melalui Quran. Bukanlah kenal Allah ikut sangka-sangkaan kita. Sebab ada orang menyangka, dengan kita sebut ini banyak kali, itulah maksud kenal Allah. Tak, itu bukan cara dia. Untuk kenal Allah, kita perlu kenal melalui ilmu. Untuk dapat ilmu, kena belajar. Nak belajar apa? Belajarlah tafsir Quran. Kerana Allah memperkenalkan diri dia melalui Quran. So belajarlah tafsir dan belajarlah nama-nama Allah yang terdapat dalam ayat-ayat Quran. Kan? Contoh dalam ayat ni, muka surat ni, Sami'un Alim. Macam mana nak mengenal Allah tu Sami'? Macam mana nak mengenal Allah tu Alim? Kenalah kenal melalui apa yang ayat ni sebut. Apa yang ayat di atas ni sebut. Apa ayat selepasnya sebut. Semua tu menggambarkan Allah tu mendengar dan mengetahui. Kan? Dan bila sebut tentang jihad, ada satu perkara yang menghalang jihad yang paling besar ialah takut mati. Takut mati. Itu halangan besar. Wah, menariknya, ayat sebelum adalah tentang cerai mati. Cerai mati, kes mati kan sebelum tu. So, bila bab jihad, antara halangan paling besar ialah ada orang yang takut mati. So Allah buka cerita dalam ayat ini tentang orang-orang dulu yang takut mati sampai tidak menjalankan jihad. Dan kisah yang dibawa kali ini adalah waktu umat Islam sedang bersedia untuk menentang musyrikin Mekah dalam perang Badar. Latar belakang ayat ni, umat Islam tengah bersedia nak lawan musyrikin Mekah dalam perang Badar. So Allah bawakan kisah Bani Israel. Ada kisah yang bagus dan ada kisah yang tak baik tentang mereka. Dan kali ini Allah datangkan contoh baik daripada Bani Israel. Apa ayatnya? Alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim. Tidakkah kau tahu Muhammad tentang orang-orang dulu yang keluar dari kampung halaman mereka? Ini tentang Bani Israel dulu yang melarikan diri keluar dari kampung halaman kerana takut jihad. Mereka lari dari berjihad, lari dari mempertahankan tanah air sebab takut mati. Sebab tu waktu tu mereka berhijrah dari satu tempat ke satu tempat. Mereka jadi lemah, dihalau dari Jerusalem, dibawa ke Babylon, jadikan hamba abdi. Sebab takut mati. Takut mati. Dalam banyak peperangan tuan-puan, itu yang berlaku kepada Bani Israel. Dia sanggup buat helah, sanggup menipu, sanggup khianat. Sebab takut mati. Takut mati. Yang penting dia hidup. Biarlah orang nak buat macam mana pun. Yang penting dia hidup. Dan adakah mereka ni lari sorang-sorang? Wahum uluf. Mereka beribu-ribu ramai dia. Sedangkan bilangan mereka waktu itu beribu-ribu. Lebih ramai daripada musuh. Tapi mereka masih juga takut dan mereka tetap lari.
Kalau musuh itu ramai, masuk akal juga. Tapi ini tidak. Punyalah mereka takut mati hingga mereka tidak mempertahankan kampung halaman sendiri. Ya, kita ni manusia biasa tuan-puan. Memang wajar takut mati pun. Sebab nyawa tu satu, bukan macam kucing 9 nyawa. Kita tak kata yang kita tidak takut. Tapi kalau jaminan syurga, kalau dia ganjaran tu syurga, siapa yang tak nak? Sebab roh orang mati syahid ni berperang, berjuang, akan terus masuk ke dalam syurga, tak sama dengan roh orang lain. Sebab roh orang yang mati-mati biasa ni kena tunggu kena tunggu dekat mahsyar, tunggu dibicarakan, baru boleh masuk syurga. Yang ini ni one way ticket, melalui semua proses tu terus masuk syurga. Siapa yang tak nak? Sebab ni bab jihad. Dan Allah bagi tahu punca utama kenapa mereka lari, hazarul maut, kerana takutkan mati. Punca dia apa? Sangat cinta dunia. Tak nak tinggalkan dunia. Bayangkan dia sanggup tinggalkan akhirat walaupun dijanjikan mati dalam keadaan mulia, mati syahid, tapi mereka tak nak tinggalkan dunia. Sedangkan kita semua akan mati akhirnya. Manusia yang lari daripada kampung tu, yang lari daripada jihad tu pun dah mati sekarang ni. Takkan hidup selama-lamanya. Kalau diberi pilihan antara mati biasa dengan mati di jalan Allah, mana yang kita pilih? Tentu bentuk mati yang kedua. Kita nak mati di jalan Allah. Sebab ganjarannya tu berbeza. Tapi cara berfikir orang Yahudi tak macam tu. Faqala lahumullah. Kemudian apa berlaku? Faqala lahumullahu mutu. Allah berfirman, bertitah pada mereka, matilah kamu. Itulah sebab mereka sangat takut mati. Allah terus matikan. Allah terus arahkan, matilah kamu. Dan dalam tafsir ada disebut bahawa mereka dimatikan 8 hari. Mereka betul mati, bukan pengsan. Ini sejarah ni, sejarah yang berlaku. Mereka betul mati, bukan pengsan. So mereka sangat takut mati, sanggup lari daripada jihad, Allah terus matikan. Berapa lama? 1 minggu. Kemudian Allah hidupkan mereka setelah 1 minggu mati. Summa ahyahum. Allah hidupkan mereka setelah 1 minggu mati. Dan Allah tanya, yang korang takut sangat mati itu kenapa? Yang korang takut sangat mati itu kenapa? Mati itu hak Allah. Allah boleh hidupkan. Allah boleh matikan. Kau takut sangat mati apa pasal? Inna Allah lazu fadlin ala nas. Sungguh Allah sentiasa beri bonus kepada manusia. Fadlin ni senang nak faham, bonus. Pemberian yang Allah beri tak setimpal dengan apa yang kita buat. Apa yang kita buat tidak setanding dengan pemberian kurniaan Allah. Tu fadlin. Bonus. Allah sentiasa melimpah-limpah kurniaannya kepada manusia. Bila Allah suruh berjihad, berjihadlah. Allah suruh berusaha, berusahalah. Yang takut mati sangat ni kenapa? Allah banyak kurniaan besar pada manusia. Beri peluang. Walaupun orang tu dah banyak salah, Allah beri peluang. Dan bayangkan, kalau kita tengok peristiwa ni, Allah boleh saja matikan mereka
kemudian terus masuk neraka. Boleh kan? Boleh. Tapi dalam cerita ini, Allah matikan 1 minggu. Kemudian Allah hidupkan mereka balik. Masih di dunia. Masih di dunia. Ini peluang jenis apa ni tuan-puan? Ini kasih dan sayang bentuk macam mana ni? Allah masih beri peluang pada mereka, hidupkan mereka balik. Kalau Allah boleh buat pada orang dulu macam tu, kita ni entah berapa banyak dah peluang Allah bagi pada kita ni. Bukan tiap malam kita tidur separuh daripada mati. Bukan kita mati ke? Bukan kita mati ke baru tadi? Kau dah hidup lagi. Dan malam mati lagi. Kau dah hidup lagi. Berapa banyak dah peluang Allah bagi ni? Kita bernafas pun kurniaan dari Allah. Masih lagi Allah beri peluang untuk beribadah, bertaubat kembali pada dia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tapi banyak manusia tidak bersyukur. Punya banyak peluang Allah bagi, kita masih lagi nak ikut. Kan kita kan baru lalui tentang apa nama? Oh, bukan kat sini. Itu dekat surah Isra. Tentang aku janji iblis yang akan memastikan bahawa sangat sedikit daripada hamba-Mu yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit daripada hamba-Ku yang bersyukur. Itu pada level hamba, tuan-puan. Pada level hamba, pada orang beriman pun sikit yang bersyukur. Bandingkan dengan ayat ni, walakin aktsaran nasi la yashkurun. Banyak manusia tidak bersyukur. Kan? So jangan takut mati. Kadang perlu dikenang, ya Allah, kalau aku mati kejap lagi, apa yang aku nak bawa, ya Allah? Fikirkanlah tentang kematian. Jangan takut. Dia bukannya benda yang, ustaz ni hari ni cakap pasal mati pula, stres dah ustaz. No, dia bukan benda yang stres. Kita sangat stres kalau kita tak bersedia untuk mati. Dia stres sebab dia belum buat apa-apa persediaan dan dia tak nak berubah untuk buat apa-apa persediaan. Sebab tu dia tak suka sebut tentang mati. Sebaliknya, kita kena sebut tentang mati untuk beringat, aku kena bertindak segera. Bertindak segera. Tu dalam ejen Ali tu. Bos dia selalu kata, bertindak segera. Sekarang. Now. The power of now. Kan kadang-kadang, ialah kita nak kejar sesuatu yang manis dekat akhirat. Dan kita tiap hari dan tiap masa mohon, ya Allah, Kau berilah aku kesihatan agar aku boleh terus memberi. Dan kekuatan agar aku boleh terus memberi. Tapi kadang-kadang tuan-puan, perasan tak ada orang-orang yang dekat dengan kita. Dia tengok kita punya kehidupan, pagi, petang, siang, malam, buat itu, buat ni. Kadang sampai sakit-sakit, belum habis sakit pun masih baru pada tahap nak recovery pun terus lagi berkorban, berjuang. Lantas ada kalanya atas dasar simpati dia tu, dia kata, boleh tak slow down sikit? Kau kan, badan kita kan nak guna lama. Slow down lah. Kan? Bagaimana kita nak menyikapi nasihat tu? Bagaimana kita nak berhadapan dengan nasihat tu? Satu sudut betul, okey, kita kena slow down sebab hidup kita nak pakai lama. Tapi kita boleh tanya balik, lama mana kita nak pakai ni? Kalau kita mati esok, selama esok tu lah. Kalau kita mati petang nanti, kita pakai badan kita ni sampai petang nanti je. Selama mana kita nak pakai ni?
Kan? Dan apa yang kita buat ni tak setanding langsung pun dengan apa yang Nabi pernah tunjukkan waktu hayat baginda. Kita selalu fikir yang kita lambat lagi mati. Tapi kita tak pernah fikir bahawa kita boleh mati bila-bila masa. Kan? Dengan tenaga yang berbaki ni, teruslah berbakti. Teruslah beri nasihat. Teruslah buat perkara yang baik dan perkara yang baru. Bukan perkara yang baru bid'ah. Itu perkara yang baik. Supaya nanti bertemu semula dengan Allah. Kita boleh dengan bangga kata, ya Allah, kehidupan yang engkau beri aku benar-benar. Make full use of it. Orang suruh aku berhenti. Tak, aku terus. Bayangkan kalaulah nasihat begitu diterima oleh Nabi Ayub alaihi salam. Kan sakit. Bagi dia kan sakit. Orang boleh dia kata, ya Nabi Allah, kau kan sakit. Sudahlah, rehat-rehat kat rumah. Kan? Dan bagi dia terima nasihat tu, okey, aku kan sakit, aku rehat je lah kat rumah. What? Tak. Nabi di balik batu dekat Taif. Kan? Ada Nabi berhenti? Tak, teruskan. So itu nanti akan jadi saksi, badan kita ni yang jadi saksi. Rahum ulufun hadaral maut. Kita tidak takut mati. Kita mengingati mati, kita tidak takut mati. Tapi bila mati itu datang, yang kita khuatiri bila kita tidak buat persediaan yang secukupnya untuk menghadapi, melalui saat kematian tu. Dan bila sebut tentang mati, takut mati ni, kenapa Allah kaitkan mati, jihad dan mati? Allah nak kita benar-benar usaha sehabis baik. Sebab kalau usaha kita tu ala kadar, kita seolah-olah tidak percaya pada janji Allah nak beri ganjaran. Kita pandang rendah pada ganjaran Allah tu. Contohnya macam ni lah tuan-tuan. Kita buat pertandingan pertandingan mengemas rumah dengan anak-anak. Okay guys, ini hari Sabtu, hari Ahad. Jadi nak buat pertandingan kemas rumah. Siapa boleh kemas paling cepat, dia dapat hadiah. Pertandingan tu pula kita buat setiap minggu. Dan setiap minggu hadiahnya sama. Apa dia? Dapat makan Maggi. Ya, kali pertama kita buat pertandingan tu, semua orang suka, seronok. Dapat hadiah makan Maggi pun okey. Tapi bila dah 15 kali, Maggi je bah. Tak payah dah. Teruja tak dengan hadiah tu? Tak. So bila tak teruja dengan hadiah tu, dia bersungguh tak? Bersungguh tak? Tak bersungguh pun. Sebab dia pandang rendah pada ganjaran. So orang tak bersungguh dalam agama ni, dia sebenarnya sedang pandang rendah pada ganjaran yang Allah nak bagi tu. Dan orang yang tak bersungguh dalam agama ni, dia sebenarnya sangat tidak bersyukur. So tunjuk kesungguhan kita. Tunjuk kesungguhan kita jadi ibu. Tunjuk kesungguhan kita jadi suami. Tunjuk kesungguhan kita jadi isteri. So, kalau kita tak bersungguh,
Kita sebenarnya tak percaya pada bentuk ganjaran yang Allah janjikan. Tak percaya pada janji Allah. Bukankah kita berusaha nak kenal Allah? Kan? Mengenal Allah, percaya pada janji dia. Gitu. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kemudian waqatilu fi sabilillah. Dan berperanglah kamu pada jalan Allah. Bersungguh tu Allah beri arahan jihad. Sekarang berperanglah kamu pada jalan Allah. Allah beri arahan kepada siapa ni? Orang beriman. Menghadapi perang Badar kan? Ini perang dalam jihad. Kemuncak inilah bentuk jihad yang kemuncak. Jihad perang yang ada kemungkinan boleh mati. Dan jihad ini, jihad yang paling absolut. Sebab nak membezakan antara beberapa bentuk dan jihad yang lain. Jihad kemuncak, jihad paling tinggi ialah jihad perang. Sebab kita sedang menggadaikan nyawa. Nyawa jadi taruhan. Nyawa letak dekat ar-rajhi tu. Ar-rajhi pula. Ar-rahnu. Nyawa kita gadai. Jihad berhadapan dengan mati. Sebab nak membezakan dengan bentuk jihad yang lain. Jihad lawan nafsu, jihad lisan, jihad mulut. Kan sebab mulut, kan santan boleh binasa. Sama juga sebab mulut, badan boleh binasa. Ustaz, bukan sebab mulut santan binasa ke? Tak. Santan boleh binasa sebab mulut. Cuba try sebelum masak kari, kita rasa santan tu dengan mulut. Kan kita dekatkan mulut kita dengan santan. Apa jadi pada santan tu? Rosak. Suka-suka. Sebab mulut santan binasa. Begitu juga sebab mulut perut binasa. Mulut tak kawal. Makan je. Binasalah perut. Kan? Tu jihad mulut tu. Jihad lisan. Sungguh-sungguh menjaga. So, waqatilu fi sabilillah wa'lamu annallaha sami'un alim. Maka berperang pada jalan Allah. Allah dengar dan Allah tahu. Apa yang Allah dengar? Allah dengar. Ajakkan kita, pujukkan kita, seruan kita untuk mengajak kepada jihad. Allah dengar. Allah dengar laungan hamba yang nak menghentikan jihad. Allah dengar. Allah dengar gosip-gosip tu. Kau mengajak orang lain, tak payahlah jihad ni, apa benda ni. Allah dengar. Malah ada yang sanggup keluarkan subjek jihad daripada sijil tinggi agama Malaysia. Sampai macam tu tuan-tuan. Dia sanggup keluarkan subjek jihad daripada sijil tinggi agama Malaysia. Cuba cek sampai sekarang. Anak-anak kita belajar sekolah agama. Ada dalam silibus tentang jihad. Dikeluarkan. Keluarkan mudah. Nak masuk balik? Jeng jeng jeng. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Dulu zaman saya belajar dikeluarkan. Tak tahu sekarang. Allah dengar. Dan bila kita mengatakan jihad perang tidak ada dalam Islam, tak penting. Dan itu merupakan salah. Dia menidakkan satu perkara yang paling pokok, paling penting, paling krusial dalam agama. Malah sewaktu berjihad tu Allah tahu hati kita ikhlas ke tak. So ada kisah sahabat yang mati dalam jihad tetapi dia tak dapat syahid. Kerana dia berjihad bukan kerana agama. Allah tahu. Kemudian 2, 4, 5.
Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Jihad ni benda susah nak buat. Terutamanya peperangan. Kemudian Allah datangkan pula next benda yang sukar nak buat seterusnya ialah tentang harta. Bagi pinjam pinjaman yang baik. Macam mana qardan hasanah ni? Bentuk qardan hasanah. Allah sedang memperkenalkan kepada kita dua sayap agama. Dua sayap agama. Sayap pertama, sayap jihad. Sayap kedua, sayap infak. Jihad dan infak ni dia macam dua sayap burung. Dia perlu ada dua-dua. Kalau tak ada salah satu, burung tak boleh terbang. So, Allah sebut tentang jihad dulu, kemudian tentang infak. Kerana jihad perlu bukan saja belanja mempergadaikan nyawa, tapi dia perlu belanja yang besar untuk ekspedisi peperangan. So ini bab infak. Man zallazi, siapakah orang yang mahu yukridullah, memberikan pinjaman kepada Allah. What? Apa yang Allah tanya ni? Ada siapa-siapa nak bagi pinjam pada Allah? Pinjaman apa? Qardan hasana. Pinjaman yang baik. Allah tanya kita. Ada siapa-siapa nak bagi pinjam? Allah sebut tentang pinjaman yang ikhlas. Allah guna perkataan pinjaman dalam ayat ni. So Allah nak ingatkan bahawa apa yang kita beri, kita infak tu, itu pinjaman, bukan beri terus. Tapi idea kita apa? Kita beri tu, aku punya kurang. Duit dalam poket aku kurang. Duit dalam aku punya bank kurang. Sedangkan Allah kata, ada siapa-siapa nak bagi pinjam. Kita, kalau kita pinjam barang orang, kita wajib pulangkan. Sekarang ni yang nak pinjam siapa? Allah. Kembali kepada persoalan, kita percaya tak pada janji Allah nak pulangkan balik? Atau kita jadi kedekut? Sikit-sikit dah lah. Atau kita menanggap kalau Allah pinjam tu macam kawan kita pinjam. Kita pula menagih macam kita yang meminjam pada dia. Menagih hutang. Macam mana? Sekarang Allah kata ada siapa-siapa nak bagi pinjaman. Ni janji Allah. Allah pinjam, Allah akan pulangkan balik pinjaman kita tu dengan berganda-ganda. Fadlun, seperti mana ayat di atas. Dan Allah simpan dalam khazanah dia dan akan dikembalikan kepada kita di akhirat kelak. Dan bayangkan tuan-puan, kita tak rasa malu bila Allah gunakan perkataan pinjam. Realitinya segala apa yang kita ada ni rezeki dari Allah. Tapi Allah, bila Allah nak kita infak, Allah tak kata berilah engkau punya duit tu, tak. Allah kata pada kita pinjam, boleh tak pinjam? Kalau kau tak nak berjihad, tak apalah. Kalau kau takut sangat mati, tak apalah. Tapi boleh tak? Aku pinjam je, aku pinjam. Nanti aku pulangkan balik. Ini level serius ayat ni. Kau nak bagi pinjam tak? Boleh tak? Uyo. Tanpa. Boleh tak nak pinjam? So begitulah yang menjadi motivasi pada kita untuk bantu orang. Walaupun teks asal, maksud asal ayat ni
dalam kes jihad. Keluarkan harta untuk bantu orang berjihad. Sama juga kita sedang berjihad lawan hawa nafsu terhadap harta kita. Sedekah pada orang. Lazimnya kita sedekah berjaga-jaga, berpada-pada. Takut pemilikan kita semakin kurang. Tapi sekarang Allah kata apa? Aku pinjam boleh? Supaya orang tu boleh makan. Aku pinjam boleh duit engkau sekejap. Nanti aku ganti balik. Wow. Yelah, bayangkan kalau mak kita, bila dia ada kesulitan. Allah tak ada kesulitan, tapi digambarkan kalau mak kita ada kesulitan dan datang nak pinjam. Sanggup tak kita bagi pinjam? Dah bagi pinjam, dan kita nak tak tuntut wang tu balik dari mak. Tak, dia dah bagi kita macam-macam kot. Atau patutnya dari awal lagi kita dah beri pertolongan sebelum mak minta. Tapi sangat tak patut kalau mak kita susah sampai dia kena jumpa kita dan minta pinjam duit kita. Kita patut kena peka dengan masalah mak. Terus beri pertolongan, bantuan tanpa dia perlu malu nak datang nak minta pertolongan. Bayangkan kalau mak kita kata pinjam dulu duit. Itu maksudnya apa? Mak kita tahu yang kita ni kedekut. Sampai dia perlu kata nak pinjam. Bukan nak bagi terus nak pinjam. Dan ayat ni Allah nak dengan ancaman begini, amaran begini supaya hati kita lembut. Allah perli macam ni supaya hati kita lembut. Allah tahu kita ni kedekut. Sebab tu Allah kata jangan kedekut. Apa yang kita keluarkan tu pinjaman, nanti akan diganti. Ganti dengan apa? Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Allah lipat ganda balasannya dengan berganda-ganda. Berapa kali sebut yudha'ifahu lahu adha'afa? 2 kali sebut dha'f. Berganda. Adha'afa tu berganda-ganda. Yudha'ifa lahu berganda-ganda. Berapa kali ganda-ganda? 4 kali. Kalau sekadar kita kata berganda-ganda, itu baru 1 kali lipat. Ini Allah sedang kata berganda, ganda. Berapa kali? Lebih dari 100%. Malah Allah bukan saja sebut berganda-ganda, tapi Allah sebut katsirah. Berapa banyak? Berapa kali lipat? Unsangkerable. Allah balas infak kita dengan sangat banyak, tak tergambar betapa banyaknya. So jangan takut beri infak fi sabilillah. Sebab Allah janji balasan berganda-ganda dan sangat banyak. Dan Allah nak pastikan benda ni benar melekat dalam jiwa kita. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah jua yang sempitkan dan dia juga yang luaskan. Sebab ada antara kita yang bila nak sedekah, nak infak, kita banyak alasan sebab takut habis simpanan kita. Allah beritahu, dia, hanya dia yang boleh jadikan harta kau kecil, sedikit. Hanya Allah yang boleh tahan harta tu jadi sedikit. Dan hanya dia yang boleh kembangkan simpanan kau tu jadi banyak. Maka kalau Allah yang suruh kita infak, Allah akan balas dengan lebih banyak sebab dia mampu untuk kembangkan rezeki kita dengan cara yang kita tak pernah sangka-sangka, tak pernah tahu. Macam-macam cara Allah boleh kembangkan rezeki kita.
kita naik pangkat, dapat kerja dengan baik, gaji lebih besar, dapat peluang itu, peluang ini, perniagaan makin maju, hutang kita selesai, duit dekat poket sentiasa ada, walau sedikit cukup untuk keluarga. Macam-macam cara. Kawan lama hubungi balik, aku dulu ada hutang lah pada engkau, bayar hutang. Maka jangan bimbang untuk infak dengan banyak. Kadang kita risau dan pusing, aku bagi pinjam pada orang, apa salah dia tak bayar-bayar hutang dia. Allah akan bayar. Allah akan bayar. Satu, terus infak. Teruskan infak. Jangan bimbang untuk infak dengan banyak. Jangan takut harta kita habis. Allah akan kembangkan rezeki kita. First of all, percaya pada Allah. Kerana dia juga yang berikan harta itu. Dia yang cipta kita. Kan? Dan wa ilaihi turja'un. Allah ingatkan. Kau simpan banyak mana pun, kau akan kembali pada Tuhan. Harta tu kau tinggal. Kau akan kembali pada Tuhan. Hanyalah kepadanya kamu semua akan kembali. Esok saya ulas ayat ketiga surah Humazah pun berkaitan dengan ini. Orang yang mengumpul-gumpul, menumpuk-numpuk, simpan, dia jadikan, dia melakukan syirik pada Allah dengan menjadikan harta itu sebagai jaminan. Bila tanya kenapa tak sedekah, kenapa tak infak? Ada saya infak Ustaz. Tapi kita perlu bersedia untuk masa depan. Dia bersedia untuk masa depan dengan bergantung pada harta dia, bukan bergantung pada Allah. Bila tanya, ini untuk apa ni? Kumpul-kumpul ni. Ini untuk persediaan masa depan. Kau bersedia dengan hartamu, bukan dengan Allah. Bersedia bukan dengan mengenal Tuhan, tapi dengan menumpuk harta. Jeng. Kan? Lepas tu ada orang kata, betul Ustaz, harta tu bukan boleh bawa mati. Tapi bila tak ada harta, rasa macam nak mati. Sampai macam tu, pergantungan engkau dengan harta, sehingga bila harta tu tak ada, engkau rasa nak mati. Bukan kau masih ada Tuhan? Bukan kau masih ada Allah? Kan? Engkau gantung diri engkau dengan siapa ni? Dengan duit. Ya, kita akan ada rasa resah gelisah. Tapi adukanlah resah gelisah tu pada Tuhan. Mengadulah pada dia. Mengadulah pada Allah. Ya Allah, aku kesempitan. Luaskanlah kehidupanku. Tapi tak siang malam nak fikir pasal duit. Mana nak cari duit? Mana nak cari duit? Tidak pula mencari-cari Tuhan. Malah kalaupun dia cari Tuhan kerana duit. Waktu susah baru cari Tuhan sebab tak ada duit. Waktu senang, dia pergi joli. Joli katak pun tak joli macam tu. Kan? So, janganlah begitu. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah yang sempitkan dan Allah yang lapangkan. Allah yang sempitkan dan Allah yang lapangkan. So ada duit tu, sedekahlah. Apa beza kita sedekah waktu kita miskin dengan waktu kita kaya? Apa beza dia? Beza dia ialah pengorbanan. Pengorbanan. Beza dia pengorbanan. Waktu kita susah, kita boleh je sedekah. Kalau kita ada RM10 lah kata.
RM10, kita sebenarnya boleh je keluarkan RM5 untuk bagi orang. Kalau kita ada RM10, kita boleh keluarkan RM5 untuk bagi orang. Tak ada hal. Kalau rasa RM5 berat sangat, kita boleh keluarkan RM3, RM2, RM1, tak ada hal. Yang penting kita ada. Ada RM10, orang minta tolong, susah sangat. Tak apalah, RM5 boleh lah, boleh. Tong-tong bagi-bagi. Kan? Tapi kalau kita ada RM100,000, kita sanggup tak keluarkan RM50,000 untuk bantu orang? Kalau kita ada RM100,000, nak keluarkan RM10 tu pun susah. Tengok sajalah duit dekat bank kita. Dan tengok berapa kita masukkan dalam tong sedekah dekat masjid. RM1, RM5, RM10. Cuba keluarkan, bagi 50, ketar tangan, sedangkan dalam bank tu banyak lagi. Beribu dalam bank. Waktu kita susah, kita boleh keluarkan 50%. Tak ada hal. Tapi ketika Allah beri kita rezeki yang melimpah, jangan kata nak keluarkan 2.5 itu wajib zakat. 10% daripada simpanan kita. Boleh keluarkan untuk bagi orang. Jeng. Kan? So begitulah tuan-puan. Allah sangat tahu tentang hati kita. Suatu ayat semacam ini datang untuk melembutkan hati kita. Sampai ke tahap Allah kata, nak tak? Boleh tak aku pinjam duit engkau? Aku pinjam duit engkau untuk bantu orang. Pinjam. Nanti aku bayar balik. Sampai macam tu tuan-puan. Wow. Kan? So sebelum sampai perlu ada 1,000, baru kita nak sedekah. Sementara kita ada 100, sedekahlah. Sementara kita ada RM10, sedekahlah. Berapa pun nilai. Sama kita, ya Allah, ini aku pinjamkan. Ini aku pinjamkan. Bayar balik tahu, bayar balik. Kan. So 9.31 saya mohon undur diri dulu sebab ada ada janji dengan TV Hijrah. Dia kata call time 10.30. So sini perjalanan dari sini ke sana makan masa sejam juga. Dah lah belum mandi. So nak bersiap-siap dulu. Dan insya-Allah kita jumpa esok malam. Esok malam dengan cerita yang baru, Alam Taro yang kedua. Alam Taro yang kedua. So terima kasih kerana bersama dengan saya pagi ini dan saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan jazak Ustaz atas kongsian tadabbur hari ini, masya-Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersedekah lah kerana Allah SWT, insya-Allah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama kita, urusan ibadah kita. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gabungan Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita maraton dari subuh tadi, masya-Allah. Alhamdulillah. Sikit hebahan kuliah hari ni, Ustaz. Kuliah maghrib kita hari ini bersama dengan Al-Fadil. Ustaz dah lari pula dah. Okey. Bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa dengan terjemahan Al-Minahu Al-Saniyah pada pukul 8.15 malam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gubernur Iman dengan kuliah yang disediakan. Saya mewakili Gubernur Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemah itu daripada saya sendiri. Terima kasih kepada jemaah yang tak berhenti untuk berinfak di tabung Gubernur Iman. Moga dengan infak kita itu kuliah-kuliah di Gubernur Iman dapat diteruskan dan dijalankan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Moga dipermudahkan segala urusan kita, urusan Ustaz. Selamat menjamu selera tu Ustaz. Kita tangguh kuliah kita dengan
tasbih kafarah dan surat Al. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.